Pada malam kejadian, kedua-dua pasangan suami isteri terlelap di ruang tamu. Mungkin mereka kepenatan agaknya. Tiba-tiba ada seseorang berjaya memecah masuk rumah mereka. Perempuan itu memakai topeng dan memakai baju ala askar. Pasangan suami isteri ini tidak tahu yang perempuan itu sebenarnya adalah perogol bersiri. Apa yang terjadi sebenarnya? Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Tanpa disangka-sangka, perompak tersebut kemudian terus memukul si suami iaitu mangsa menggunakan senjata api dipercayai senapang buatan sendiri. Mangsa dipukul bertalu-talu sehingga mangsa lemah dan tidak bermaya. Isteri mangsa cuba untuk menghalang perompak itu, namun dia diugut akan dipukul sekali seperti suaminya. Melihat suaminya dalam keadaan lemah, isterinya mula ketakutan. Ketika ini, perompak berada di depannya. Perompak tersebut kemudian menutup muka isteri mangsa dengan pakaian dan bagi amaran kepadanya supaya diam dan jangan cuba lakukan apa-apa. Perompak memberitahu isteri mangsa yang rakan-rakannya ada di luar rumah. Sebenarnya, perompak itu hanya berseorangan. Dia hanya cuba menakut-nakutkan isteri mangsa. Dalam keadaan muka bertutup itu, isteri mangsa dapat mendengar perompak itu menggeledah rumah mereka. Perompak tersebut kemudian bertanya kepada isteri mangsa sama ada senjata api ada disimpan di dalam rumah. Isteri mangsa pun menjawab, tiada. Ketika ini, mangsa masih tidak sedarkan diri. Mendengar jawapan isteri mangsa yang mengatakan tiada senjata api disimpan di dalam rumah, perompak tersebut kemudian naik angin. Mangsa yang berada dalam keadaan lemah terus dipukul. Isterinya merayu kepada perompak tersebut supaya jangan bunuh suaminya. Pujukan tersebut tidak dilayan. Sebaliknya, mangsa terus dipukul sampai lembik. Tiba-tiba, perompak itu bangun dan bertindak di luar dugaan. Dia kemudian merogol isteri mangsa. Isteri mangsa merayu dan memberitahu perompak tersebut bahawa dia sedang mengandung. Lagi sekali, perompak itu bertindak kejam dengan mengabaikan pujuk rayu isteri mangsa. Isteri mangsa terus dirogol di depan suaminya. Memang tidak berhati perut langsung. Kemudian, perompak itu menggeledah rumah mangsa buat kali kedua. Dalam 20 hingga 25 minit kemudian, perompak bertanya pula kepada isteri mangsa, mana kunci kereta? Kunci kereta kemudian ditunjukkan di tempat ianya disimpan. Isteri mangsa kemudian dapat mendengar bunyi pintu dan but kereta dibuka. Perompak tersebut kemudian masuk semula ke dalam rumah. Lagi sekali dia bertanya soalan yang sama, ada tak pistol dalam rumah ni? Isteri mangsa terus menjawab, tiada. Suspek kemudian naik angin dan marah sekali lagi. Akibatnya, isteri mangsa dirogol kali kedua. Mangsa masih lagi tidak sedarkan diri di atas lantai. Isteri mangsa merayu kepada perompak itu disebabkan dia tengah mengandung. Tetapi rayuan itu tidak dilayan. Kemudian, barulah perompak itu tiba-tiba meminta maaf kepada isteri mangsa. Sebelum melarikan diri, perompak tersebut sempat merampas gelang yang dipakai isteri mangsa. Setelah perompak itu berjaya melarikan diri, isteri mangsa kemudian pergi meminta bantuan. Dia memandu kereta menuju ke Hospital Bentong dan berjumpa dengan pengawal keselamatan di situ. Pada ketika ini, mangsa masih lagi terbaring tidak sedarkan diri. Kejadian ini terus dimaklumkan pada unit kecemasan Hospital Bentong yang kemudian bergegas ke lokasi kejadian untuk mengambil mangsa. Ketika menuju pulang ke rumah, isteri mangsa terserempak dengan polis peronda dan menceritakan kejadian yang berlaku. Polis peronda terus menghubungi ibu pejabat polis Bentong untuk bantuan. Polis kemudian terus menuju ke lokasi kejadian. Mangsa terus dikejarkan ke hospital dan disahkan meninggal dunia pada keesokan paginya. Laporan bedah siasat menunjukkan mangsa mengalami kecederaan parah di kepala kerana dipukul dengan objek tumpul. Beberapa hari kemudian, perompak tersebut berjaya ditangkap polis. Senjata api yang digunakan suspek ketika merompak dan barang curi juga dapat ditemui ketika tangkapan dilakukan. Suspek iaitu seorang lelaki yang berasal dari Sabah bernama Rabidin Satir, 45 tahun, didakwa di Mahkamah Tinggi Temerloh atas kesalahan membunuh, merogol dan merompak.
Rabidin Satir atau lebih dikenali sebagai Rambo Bentong dijatuhi hukuman gantung sampai mati selepas didapati bersalah atas tuduhan membunuh kaki tangan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP Bentong iaitu Khairul Hazri Jamaluddin 31 tahun di rumah beralamat JH2 Perumahan Jabatan Perhutanan Jalan Tras Bentong Pahang pada 3 November 2012. Keputusan itu dibuat oleh Hakim Datuk Seri Mariana Yahya terhadap tertuduh selepas mendapati pihak pendakwaan membuktikan kes prima facie. Rambo Bentong juga turut didapati bersalah atas dua pertuduhan mengikut Seksyen 376-2 Kanun Keseksaan Merogol Isteri Mangsa dan dijatuhi hukuman masing-masing penjara 12 tahun serta 4 kali sebatan. Bagi pertuduhan mengikut Seksyen 4A Akta Senjata Api, dia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan 2 kali sebatan, manakala pertuduhan mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan atas kesalahan mencederakan mangsa yang sama, dia menjalani hukuman penjara 8 tahun dan 2 kali sebatan. Hakim mengarahkan semua hukuman penjara berjalan serentak selepas dia selesai menjalani hukuman penjara 133 tahun yang diputuskan oleh Mahkamah Session Raub yang sedang dijalaninya. Dalam hujah penghakiman, Hakim Datuk Seri Mariana berkata, keterangan tertuduh tidak masuk akal dan bercanggah apabila menafikan semua barang dirampas pada badannya bukan miliknya. Tertuduh menafikan barang itu bukan miliknya, namun pada masa yang sama, dia sendiri tidak dapat menjelaskan mengenai barang dirampas dalam begnya itu. Lebih mengejutkan, tertuduh menuduh pihak polis memasukkan barang berkenaan dalam begnya dan bila ditanya sekali lagi, tertuduh mendakwa pula ada individu lain menganiayanya, tetapi gagal membuktikan individu berkenaan. Hakim berkata, keterangan tertuduh mengenai aniaya itu adalah keterangan ciptaan dan hayalan yang sukar diterima. Dalam keterangannya juga, tertuduh memaklumkan yang dia tidak pernah masuk ke kuartus Jabatan Hutan serta tidak mengenali mangsa. Fakta yang tidak dapat disangkal adalah penemuan DNA tertuduh pada cebisan sarung tangannya yang berada di rumah mangsa selain air maninya pada cadar katil dan baju isteri mangsa. Hakim berkata lagi, selepas mahkamah mengambil kira kematian dan rekod lampau, kesalahan berkenaan didapati sangat serius dan hukuman berat ke atas tertuduh boleh menjadi pengajaran kepada masyarakat. Rabidin Satir yang berasal dari Kampung Libang Ulu, Tambunan, Sabah didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh Khairul Hazri antara jam 3.50 pagi dan jam 4.30 pagi. Tertuduh juga didakwa atas dua pertuduhan merogol isteri mangsa pada jam 3.50 pagi hingga jam 4.10 pagi pada tarikh dan tempat yang sama dan jam 4.10 pagi hingga jam 4.30 pagi pada tarikh dan tempat yang sama. Keputusan Mahkamah Tinggi disahkan oleh panel Hakim Mahkamah Rayuan pada Ogos 2017. Yang Ahmad Arif, Mohtarudin Baki, Zakaria Sam dan Abang Iskandar memutuskan Rabidin Satir atau Rambo Bentong bersalah atas kesemua kesalahan yang dipertuduhkan. Peguam bela tertuduh membuat rayuan di mahkamah tertinggi iaitu Mahkamah Persekutuan. Pada Ogos 2018, panel 5 hakim yang diketuai Ketua Hakim Negara iaitu Yang Ahmad Arif Richard Malanjum telah memutuskan hukuman dan sabitan ke atas tertuduh dikekalkan. Tertuduh kekal bersalah. Kesemua hujan pembelaan oleh peguam bela tertuduh ditolak mahkamah. Peguam bela berhujah senjata yang digunakan Rambo Bentong ketika merompak sebenarnya berbeza dan bukannya seperti yang dirampas polis. Hujahan ini ditolak mahkamah. Bukti pakar jelas menunjukkan mangsa mati akibat kecederaan di kepala akibat hentakan objek tumpul. Ini bersesuaian dengan Seksyen 300-C Kanun Keseksaan bagi membuktikan wujudnya kesalahan membunuh. Tahukah anda sebelum Rambo Bentong melakukan rompakan di perumahan Jabatan Perhutanan Bentong ini, rupa-rupanya dia pernah merogol dan membunuh seorang remaja. Rambo Bentong dijatuhkan hukuman gantung sampai mati pada tahun 2014 oleh Mahkamah Tinggi Temerloh kerana membunuh seorang remaja perempuan Cina iaitu Annie Kok Yin Cheng, 17 tahun, antara jam 11.30 malam pada 7 Mac 2009 dan jam 1.50 petang pada 8 Mac 2009 di Kampung Ketari, Bentong, Pahang.
Untuk pengetahuan, hukuman gantung sampai mati bagi kes bunuh Annie Kok Yin Cheng adalah hukuman gantung yang pertama, manakala hukuman gantung sampai mati bagi kes bunuh Khairul Hazri Jamaluddin adalah hukuman gantung kedua. Ini bermakna Rambo Bentong dikenakan hukuman gantung sampai mati sebanyak 2 kali. Rambo Bentong dipercayai membunuh Annie Kok Yin Cheng dengan menetak dan menghiris leher serta merogol remaja tersebut di dalam sebuah bilik. Hukuman gantung sampai mati ke atas tertuduh dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Dalam kes bunuh remaja perempuan ini, peguam bela tertuduh dapat menimbulkan keraguan mengenai persoalan sama ada mangsa dirogol sebelum atau selepas dibunuh. Jadi, hakim membebaskan Rambo Bentong daripada tuduhan merogol Annie Kok Yin Cheng kerana mahkamah tidak dapat menentukan sama ada jenayah itu dilakukan tertuduh ketika mangsa masih hidup atau telah pun mati. Tertuduh didakwa merogol mangsa di tempat dan pada masa sama mengikut Seksyen 376/4 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara sehingga 30 tahun dan sebatan. Hakim berkata, tertuduh yang memberikan keterangan bersumpah dan merupakan satu-satunya saksi pembelaan dalam kes ini hanya memberikan keterangan bersifat penafian. Tertuduh juga hanya memberikan keterangan ringkas sepanjang perbicaraan berlangsung di mana sesi soal balas hanya dijawab dengan jawapan tidak ingat dan mengambil masa yang lama untuk memberi keterangan. Daripada cerita pembelaan tertuduh, ia hanyalah keterangan bersifat penafian atau setelah berfikir. Tertuduh menafikan mengenali mangsa dan menafikan pernah pergi ke rumah mangsa. Jadi penafian ini tidak menimbulkan keraguan kepada kes pihak pembelaan. Hakim berkata lagi, kesan darah yang ditemui pada pakaian mangsa adalah sepadan dengan darah milik tertuduh selain profil DNA yang diperoleh daripada kemaluan mangsa juga sepadan dengan profil DNA milik Rambo Bentong. Tertuduh yang berkerusi roda dan diwakili peguamnya iaitu Richard Bong Chong Fook hanya mendiamkan diri ketika jurubahasa Kadazan Dusun menterjemahkan keputusan itu kepadanya. Bukan hanya 2 kes ini sahaja yang Rambo Bentong pernah lakukan. Jom kita lihat apa yang berlaku pula di Mahkamah Session Raub. Pada 5 Februari 2013, Rambo Bentong dijatuhkan hukuman penjara 115 tahun dan 50 kali sebatan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Raub terhadap 4 tuduhan rogol dan 1 tuduhan seks luar tabi'i terhadap mangsa berumur antara 8 hingga 17 tahun yang dilakukan antara tahun 2009 hingga 2011. Hakim Mahkamah Session menjatuhkan hukuman itu terhadapnya dengan setiap kesalahan rogol dikenakan hukuman penjara 25 tahun dan 10 kali sebatan, sementara bagi kesalahan meliwat tertuduh dihukum penjara 15 tahun dan 10 kali sebatan. Bagaimanapun, pada 29 November 2013, Mahkamah Tinggi menerima rayuan tertuduh dan mengurangkan hukuman kepada 40 tahun dan 24 sebatan. Pada 21 Mac 2013 pula, Rambo Bentong turut dikenakan hukuman penjara 18 tahun oleh Mahkamah Session Raub setelah mengaku bersalah menyerang dan mencederakan seorang anggota polis iaitu Konstebel Muhammad Suhaimi Muhammad Razali, 24 tahun. Rambo Bentong menyerang anggota polis tersebut menggunakan parang di sebuah rumah di Taman Shah Bandar Husin, Bentong, Pahang pada tahun 2012. Hukuman tertuduh bagaimanapun dikurangkan kepada 10 tahun selepas rayuannya diterima mahkamah. Untuk pengetahuan, ketika kes rompakan di Perumahan Jabatan Perhutanan Bentong ini berlaku, Rambo Bentong belum pernah ditangkap polis untuk kes bunuh remaja perempuan Annie Kok Yin Cheng. Tertuduh berjaya ditangkap polis pada 14 November 2012, iaitu beberapa hari selepas kejadian kes rompakan tersebut. Kes rompakan di Perumahan Jabatan Perhutanan berlaku pada 3 November 2012. Ini bermaksud Rambo Bentong dapat ditangkap polis selepas dia membunuh 2 orang, iaitu kes pertama Annie Kok Yin Cheng pada 2009 dan kes kedua Khairul Hazri Jamaluddin pada 2012. Tertuduh belum dibicara lagi bagi kes bunuh pertama ketika membunuh mangsa kedua. Kenapa tertuduh digelar sebagai Rambo Bentong? Rabidin Satir dikenali sebagai Rambo Bentong adalah kerana dia tinggal di hutan bersendirian dan menggunakan pisau Rambo untuk mengugut dan menyerang mangsa.
Penghakiman penuh untuk kes bunuh remaja perempuan Annie Kok Yin Cheng yang berlaku di Kampung Ketari Bentong boleh dirujuk dalam kes Rabidin Satir lawan Pendakwa Raya 2016 MLJU 1700 Mahkamah Rayuan Putrajaya. Penghakiman penuh untuk kes bunuh, rogol dan rompak yang berlaku di Perumahan Jabatan Perhutanan Bentong boleh dirujuk dalam kes Rabidin Satir lawan Pendakwa Raya 2017 MLJU 1162 Mahkamah Rayuan Putrajaya.